Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk kita saling sama ingat memperingati. Mudah-mudahan ianya akan memberi manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita daripada sekalian hamba-hamba Dia yang ada, untuk kita dapat taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memanjatkan kesyukuran setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan segala kelemahan, segala kekurangan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk memberikan kita kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu daripada amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, ianya akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah satu kehidupan yang singkat, dan ia adalah satu kehidupan yang sementara. Dan kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat ini merupakan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nabi SAW ada bagi tahu, yang bermaksud sabdanya lebih kurang, Nabi kata umat aku nanti umurnya di antara 60 ke 70. Dan 60 ke 70 tahun ini adalah satu tempoh yang sangat singkat. Dan inilah peluang yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan umur yang ada ini kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dan sentiasa memberikan kita hidayah dan istiqamahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Sebab tu kita bersyukur Allah pilih kita untuk dapat solat secara berjemaah di surau, di masjid, dapat duduk dalam majlis ilmu, dan kita mohon kepada Allah istiqamah, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Maka sebab tu kita diminta untuk memperbanyakkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan? Wahai Tuhan kami, jangan kau bolak-balikkan hati kami setelah mana kau berikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah, Allah kurniakan hidayah kepada kita, dan kita tak nak Allah bolak-balikkan hati kita. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkan, sabbit ni maknanya tetapkan hati kami ini pada ketaatan, dan juga ala dinik, pada agamamu, dan juga kepada ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pengakhiran yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa meredai kita dan menatijahkan kepada kita syurga yang kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya pergi kepada perbincangan kita pada malam ni, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan kisah
perincian kepada kisah yang terdapat dalam surah Al-Buruj. Kan? Kalau kita baca surah Al-Buruj, ada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kisah bagaimana sekumpulan manusia yang dicampakkan di dalam satu parit yang dipenuhi dengan api. Dan perincian kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW, dan ini disebut sebagai tafsir bil maksur, yang mana Al-Quran menceritakan secara umum dan hadis menafsirkan, menceritakan secara detail kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Maka itu disebut tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur ini dia ada tiga. Yang pertama, tafsir ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kami berikan nikmat kepadanya secara umum. Kemudian Allah menafsirkan semula siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kan ada dalam ayat yang lain Allah kata jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh para nabi, orang-orang yang membenarkan agama, dan juga orang-orang soleh. Maka ini disebut sebagai tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu yang paling tinggi. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Al-Quran cerita wa aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Tetapi dalam Quran tak cerita macam mana nak sujud rukuk. Maka Nabi SAW menerangkan bagaimana cara untuk solat. Dengan kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku mendirikan solat. Maka itu disebut tafsir Al-Quran dengan hadis. Dan ini merupakan salah satu daripada tafsir Al-Quran dengan hadis. Dalam Al-Quran diceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Perincian kisahnya Nabi ceritakan apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana boleh ada pengkisahan Ashabul Ukhdud ini. Jadi sebelum tu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu doa yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW sekiranya kita berada dalam keadaan keluh kesah, kita berada dalam keadaan masalah, kita tak jumpa jalan keluar, hati kita tak tenteram, mungkin kita diuji dengan ujian-ujian yang berbagai. Kan kita pernah bincangkan sebelum ni, ujian dengan kehilangan harta benda, ujian kehilangan anak, ujian kehilangan ataupun apa-apa sajalah ujian yang menyebabkan kita tak jumpa jalan penyelesaian. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang mana Nabi SAW kata barang siapa yang membacakan doa ini, kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa huznuhu wa abadalahu makanahu faraja. Barang siapa yang membacakan doa ini ketika mana dia berada dalam keadaan keluh kesah, berada dalam keadaan yang bermasalah, maka kata Nabi, maka dia akan hilangkan keluh kesah tersebut, perasaan sedih tersebut, dan dia akan digantikan dengan kelapangan. Maksudnya kalau kita rasa sempit, Allah akan lapangkan. Apakah doanya? Doa dia Nabi SAW ajar. Nabi kata, Allahumma inni abdu, Allahumma inni abdu wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'u as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Maka barang siapa yang membaca doa ini ketika mana dia berada dalam keadaan susah, maka kata Nabi SAW, maka dia akan hilangkan keluh kesah tersebut dan digantikan dengan kelapangan. Secara terperinci dia nanti saya akan hantar kepada AJK Ustaz Saiful ke, nanti minta dia kongsikanlah kalau siapa nak secara detail. Dan amalkan ayat ataupun doa ini, insya-Allah Allah akan bagi kelapangan kepada kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Maksud doa ini, ya Allah, aku adalah seorang hamba. Allahumma inni abdu. Kita mengaku kepada Allah kita adalah hamba-Nya, dan juga merupakan hamba kepada hamba lelaki.
wa banu abdik, iaitu hamba kepada anak hamba lelakimu, dan juga anak kepada hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada pada tanganmu. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu berlaku padaku, ketetapanmu kepadaku adalah adil. Aku memintamu dengan setiap nama yang kau miliki. Allah SWT memiliki nama-nama dia yang pelbagai, kan? Yang kau namakan dirimu dengannya, atau apa yang telah engkau turunkan di kitabmu, atau apa yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Maksud dalil dekat sini nak menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia ada banyak nama. Nama yang kita tahu 99 nama Allah itu yang ada di dalam kitab, yang ada di dalam Al-Quran. Ada nama-nama tertentu yang Allah SWT khaskan kepada hamba-hamba dia yang tertentu. Dan ada nama-nama Allah yang Allah simpan hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam doa ni Nabi SAW ajar kepada kita, kita minta kepada Allah, dikatakan sini, atau engkau ajarkan kepada salah seorang daripada hamba makhlukmu, atau engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran penghidup hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku, penghilang segala kesusahanku. Maka barang siapa yang baca doa ini akan dihilangkan segala kesusahannya, kesedihannya, dan akan digantikan dengan kelapangan. Jadi ini salah satu ikhtiar yang boleh kita lakukan bila mana kita berada di dalam keadaan keluh kesah yang kita tak nampak jalan penyelesaian. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merayulah kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita. Jadi insyaAllah pada malam ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan nama Allah Tuhan si Pemuda, iaitu berkaitan dengan kisah seorang tukang sihir dan rahib. Kisah Ashabul Ukhdud ini dia bermula dengan kisah seorang budak lelaki. Budak lelaki pada zaman Bani Israel. Kisah ini merupakan kisah Bani Israel yang berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul. Saya pernah bincangkan pada permulaan minggu lepas, saya kata bahawa ada kisah-kisah Bani Israel yang disebut sebagai Israiliyat, dan ini antara kisah Israiliyat yang sahih, yang benar, yang boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana kisah ini dikisahkan di dalam Al-Quran dan diperincikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kisah ini diceritakan daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud Nabi SAW duduk dengan para sahabat dan Nabi SAW mula bercerita. Kan saya kata Nabi suka bercerita dengan para sahabat. Antara cerita yang Nabi sampaikan adalah cerita-cerita yang terdahulu, kisah-kisah zaman Bani Israel yang Allah ceritakan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada umat sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi kata Nabi kepada para sahabat, antara yang dengar kisah ini adalah Suhaib bin Ar-Rumi. Dia kata apa? Ada seorang raja pada zaman sebelum kamu yang mempunyai seorang tukang sihir. Zaman Bani Israel ini kita tahu, zaman Nabi Musa sihir begitu berleluasa, sehingga Nabi Musa Allah bagikan dia mukjizat, boleh mengalahkan tukang-tukang sihir yang hebat-hebat pada zamannya. Yang mana ketika mana zaman Nabi Musa, tongkat yang Allah berikan kepada Nabi Musa boleh berubah menjadi seekor ular. Dan dalam keadaan ketika itu, setiap pemerintah mereka mempunyai tukang sihir mereka yang khas. Tukang-tukang sihir inilah yang akan menilai nasib, yang akan memberikan keputusan-keputusan kepada pemerintah ataupun raja. Maksudnya raja ini dia ada tukang sihir masing-masing. Dan tukang sihir ini bila mana mencapai usia tua, maka dia perlu mencari seorang pengganti. Kan? Setiap manusia dia ada penghujung dia. Dia rasa dia dah tua dan mungkin tak boleh nak meneruskan. Jadi dia perlu mencari seorang pengganti untuk digantikan tempatnya itu. Maka dia pun bagi tahu kepada raja, dia kata sesungguhnya aku telah tua dan ajalku sudah pun hampir. Carikanlah seorang pemuda supaya boleh aku ajarkan sihir kepadanya untuk membantu pemerintahan raja. Maksudnya pemerintahan ketika itu sangat berpegang kepada tukang sihir.
apa-apa keputusan dia akan rujuk tukang sihir. Itu kalau kita tengok cerita Piramli kan ada ahli nujum, Pak Belalang tu. Itu maksudnya dia menceritakan kisah benar yang berlaku pada zaman terdahulu. Memang setiap pemerintah dia ada ahli nujum dia, kan, yang nak tengok mana, kan. Jadi raja ni masing-masing ada ahli nujum dia. Sampai waktu ahli nujum ni nak sampai kepada pengakhiran umurnya, maka dia kata perlu ada generasi yang untuk menyambung. Sebab tu penting juga kepada kita didik pemuda-pemuda kita sekarang ni. Kita tengok tanda-tanda akhir zaman, Allah tarik ramai para ulama. Kalau semua para ulama pergi, tak ada pewarisnya, maka dunia ni akan hancur. Maka perlu kepada orang-orang muda ni. Kan sekarang kalau kita tengok surau-surau, masjid-masjid tinggal veteran-veteran je, tak ada orang-orang muda. Kita tengok kalau sekarang ni yang bahaya 19 ke 20 remaja, mana dia datang masjid. Jadi perlu ada pewaris kepada benda begini, kan, yang akan meneruskan benda-benda begini. Sebab tu dia perlu kepada pemuda. Maka seorang pemuda telah dipilih untuk belajar sihir dengan tukang sihir tersebut. Maka bila begitu, raja pun mendengar nasihat daripada tukang nujum tu. Dia pun carilah siapa yang boleh nak ganti tempat aku. Maka dia pilihlah di kalangan masyarakat daripada rakyat dia seorang pemuda yang paling cerdik, yang paling hebat untuk mengambil tempatnya. Maka seorang pemuda telah dipilih dalam perjalanan dia menuju ke rumah tukang sihir. Jadi dia mintalah pemuda ni setiap hari datang pergi belajar dengan tukang sihir ni, macam mana nak menjadi tukang sihir yang hebat. Jadi daripada rumah tukang sihir ni daripada rumah pemuda ni nak pergi ke rumah tukang sihir ni, dia berulang-alik setiap hari. Dalam perjalanan dia nak pergi ke rumah tukang sihir ni, maka pemuda ni dia perlu melalui satu rumah yang dimiliki oleh seorang rahib. Rahib ni disebut sebagai ulama lah. Kalau para rahib ni disebut ulama kepada orang-orang Israel, maksudnya para alim ulama mereka yang arif dalam kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, maka disebut sebagai rahib. Kalau kita disebut sebagai para ulama lah. Maksudnya ada seorang alim yang duduk rumahnya itu di antara rumah tukang sihir dengan rumah budak ni, rumah pemuda ni. Maka bila mana dia nak pergi ke rumah tukang sihir ni, dia akan singgah dulu dekat rumah seorang yang alim ini, rahib ini. Maka dia kata kat sini, pemuda tersebut singgah dan mendengar zikirnya. Dia begitu kagum dengan rahib tersebut. Sejak dari hari itu setiap kali sebelum datang ke rumah tukang sihir, terlebih dahulu dia akan pergi ke rumah rahib untuk mendengar dan belajar daripadanya. Ini kalau orang yang cerdik, dia akan menggunakan akal fikiran dia, kan? Dia budak cerdik. Jadi bila dia nak pergi ke rumah tukang sihir, dia duduk dulu dengar alim ni sebut cerita pasal apa, dan dia tertarik dengan ilmu yang ada pada orang alim ni. Jadi setiap hari bila dia nak pergi rumah rahib, dia akan singgah, dia nak pergi ke rumah tukang sihir, tukang nujum, dia akan pergi belajar dulu dengan alim ataupun rahib ini. Maka pada suatu hari pemuda ini lewat tiba di rumah tukang sihir. Hal ini menyebabkan dia dipukul. Suatu hari bila tiap hari datang lambat, tukang sihir ni marahlah, kan, kau ni tak tepati masa, sekali datang lambat, tak apa, ni setiap hari lambat. Maka dia pun dipukul oleh tukang sihir tu. Maka bila dia kena pukul, dia pun mengadu dekat rahib ni. Dia kata, aku kena pukul dengan tukang sihir ni sebab setiap kali aku datang belajar ni, aku akan lambat nak belajar ilmu sihir tu. Maka sang rahib ini pun mencadangkan kepadanya. Dia kata, jika engkau ditanya sebab kelewatanmu dan takut dipukul tukang sihir, katakan saja padanya, aku terlambat kerana urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keselamatan daripada dihukum keluargamu, katakan aku terlambat kerana belajar dengan tukang sihir. Maka tukang rahib ni tadi pun dia ajar macam inilah jalan penyelesaian dia. Kalau kau lambat sampai rumah tukang sihir, dia tanya kenapa lambat, kau cakap ni aku ada kerja tolong mak ayah dekat rumah tadi, itu menyebabkan aku lambat. Dan kalau dia lambat sampai rumah, mak ayah dia pula marah, cakap aku lewat sebab aku bantu tukang sihir tu, dia minta tolong bantuan aku. Jadi ketika itu dia terselamat. Maka pada masa katakanlah aku terlambat kerana belajar dengan tukang sihir, maka bila mana dia dah lama belajar, sampailah waktu untuk Allah uji kepada dia, nak tengok ilmu siapa yang lebih betul, ilmu tukang sihir ke ilmu rahib yang dia belajar. Maka suatu hari ketika mana dia nak pergi belajar, dia bertemu dengan seekor binatang yang besar yang menakutkan, yang mana binatang ini telah menghalang jalan sehingga kan orang ramai tidak dapat melaluinya.
Kan, jadi dia nak pergi ke rumah tukang sihir tu ataupun dia nak pergi ke rumah rahib tu, dalam perjalanan dia kata kalau ada singa menyebabkan semua orang terhenti sebab takut jalan tu terhalang. Kan, nak pergi mengaji tiba-tiba ada kumpulan anjing kat situ. Kau lalu kan kena kejar pula. Jadi terhenti, tak boleh. Jadi dekat sinilah budak yang cerdik ini dia kata, maka dari sinilah aku boleh tahu ilmu mana yang lebih dekat dengan Allah. Ilmu tukang sihir ke ilmu rahib? Maka dia nak uji ilmu dia tu. Maka dia kata sekarang aku akan mengetahui siapakah yang lebih benar di sisi Allah, sama ada rahib itu ataupun ahli sihir. Maka dia mengambil batu seraya dia berkata, ya Allah, jika rahib itu benar dan engkau redai berbanding tukang sihir, maka matikanlah binatang ini dengan hentaman batu ini. Semoga manusia dapat lalu dengan aman. Dia ambil batu, dia kata, ya Allah, kalau ilmu rahib ni betul, aku baling batu ni kena dekat binatang ni, biarlah dia musnah. Tapi kalau aku baling tu tak mati, maksudnya aku tahu ilmu rahib ni tak betul. Maknanya ilmu tukang sihir ni lah yang betul. Maka dengan nama Allah dia pun balik, dilemparkan batu itu sekuat hatinya. Maka dengan izin Allah matilah binatang itu. Maka bertambahlah keyakinan dia kepada Allah, dan dia yakin bahawa yang benar itu adalah ilmu daripada rahib ini. Kan? Sebab kadang-kadang ada perkara-perkara tertentu yang menyebabkan kita, bila kita alami, menyebabkan kita lebih yakin. Kan? Orang yang tak nampak dengan orang yang betul-betul dia yang alami, maka dia akan lebih tahu. Sebab tu dalam banyak perkara, contohnya bila Nabi SAW bagi kita satu doa, kalau kita tak amal, kita tak dapat rasa. Tapi orang yang beramal, tiba-tiba dia ada masalah dan dia terlepas daripada masalah, dia yakin. Orang yang kata bersedekah, Allah lipat kali gandakan amalan sedekah dia dengan gandaan yang banyak. Dia bersedekah, tiba-tiba Allah gantikan balik, maka dia akan yakin. Maka keyakinan inilah yang dapat kepada pemuda ini, dia bertambah yakin dengan ilmu yang dia dapat daripada rahib ini. Maka si pemuda itu pun cerita kepada tok guru dia. Dia kata, aku berlaku sekian-sekian. Maka tok guru dia kata, rahib ni pun bagi tahu, dia kata, wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih tinggi dariku di sisi Allah. Satu hari nanti engkau akan diuji. Pada waktu itu janganlah engkau ceritakan tentang diriku dan keadaanku. Pemuda itu juga diberikan keampunan oleh Allah, menyembuhkan orang buta, sopak dan pelbagai penyakit. Maka dengan keyakinan dia kepada Allah, Allah bagi dia kelebihan. Dia boleh sakit, sembuhkan penyakit buta, dia boleh sembuhkan penyakit sopak dan pelbagai penyakit. Orang datang jumpa dia, dia boleh, dengan izin Allah, dia boleh menyembuhkan penyakit orang yang sakit. Maka ketika itu seorang pegawai istana yang buta mendapat tahu hal pemuda tersebut. Dekat istana ni ada seorang pegawai, ada orang pembesar istana yang matanya buta. Maka dia dengar, dia kata dia tahu, dia dengar kata orang ada seorang pemuda yang boleh mengubati orang yang buta untuk jadi celik. Maka dia pun datang dan membawa hadiah kepada pemuda ini. Dia datang jumpa budak yang belajar ni, kemudian dia kata, sembuhkanlah aku dan kau akan memiliki semua ini. Dia kata, tolong sembuhkan mata aku bagi kau semua hadiah ni. Tapi tengok bagaimana keimanan seorang pemuda yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak tertarik dengan habuan dunia, dan dia tak menyebabkan dia sombong, bongkak dan lupa. Maka ketika itu apa yang dia jawab? Dia kata apa? Pemuda yang ada iman, dia kata, aku tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Kan kita dah pernah bincangkan, hayya 'alas salah, kejayaan manusia bukan pada tangan manusia, tapi kerana dengan izin dari Allah. Maka pemuda ni dia kata apa? Dia kata, aku tak mampu menyembuhkan penyakit yang ada pada kamu, dan aku tak mampu untuk mengembalikan pandangan kamu. Kemudian dia kata apa? Dia kata dekat sini, aku tidak mampu menyembuh sesiapa, yang menyembuhkannya ialah Allah. Jika kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya, dia akan menyembuhkanmu. Maka pegawai istana itu pun beriman kepada Allah, dan dengan izin Allah matanya telah sembuh dari buta. Maka dengan sebab keimanan yang ada pada pemuda ni, dia kadang-kadang tuan-tuan, perubatan-perubatan Islam ni dia boleh jadi uslub ataupun wasilah kepada dakwah. Kan? Ada satu hari saya bawa seorang sepasang suami isteri yang mengalami gangguan sihir. Kan, dia ni meniaga. Kan, bila meniaga, ada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan bila dia nak buat persetiaan meniaga tu, dia akan lupa diri.
Dia biasa bangun pukul 3, pukul 4 untuk sediakan nasi lemak dan sebagainya. Setiap pukul 3, pukul 4 dia akan lupa diri, dia tak akan ingat. Dia nanti anak dia nak kena betulkan baju dia, bawa dia pergi mandi, dan dia boleh sedar balik bila pukul 10 selepas dia habis berniaga. Biasanya dia balik berniaga pukul 10. Lepas pukul 10 baru dia akan normal. Masa tu dia akan tanyalah anak dia, apa yang buat kat aku? Kenapa aku tak boleh nak masak? Kenapa aku tak pergi berniaga? Macam tu. Jadi kita fikir benda tu bukanlah sakit yang biasa kan. Maksudnya kalau sakit yang tu kita boleh bawa jumpa doktor. Ni setiap pukul pagi sampai pukul 10 dia lupa, tak ingat apa-apa. Nanti lepas tu baru dia ingat. Jadi kita bawa dia pergi ke Darul Syifa. Kemudian masa dia berubat tu, masa dia tanya tu, ustaz yang berubat ni tanya dia, boleh baca Fatihah? Boleh. Dia tanyalah umur berapa, dalam lingkungan 50-an. Okey, baca Fatihah, baca. Boleh tak terjemahkan apa makna Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu dia boleh lah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang lain-lain tak boleh. Jadi ustaz ni kata, tak rasa malu ke kita? Dah 50 tahun kita hidup, baca Fatihah kita tak pernah ingat, kita tak pernah tahu. Jadi kat situ timbul keinsafan dia. Dia kata, betul lah kata ustaz tu. Kenapa benda lain boleh ingat, tapi bila sembahyang baca setiap hari, Fatihah boleh tak ingat, tak tahu langsung apa makna dia, dan tak cuba nak belajar apa makna dia kan. Jadi kat situ maksudnya ada usul-usul tu. Macam pemuda ni tadi, dia kata bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang orang yang sakit ni, dia akan berharap kepada makhluk, tolonglah sembuhkan anak saya. Yang menyembuhkan bukan orang tu, yang menyembuhkannya adalah Allah. Doktor itu hanyalah wasilah kepada penyembuh. Jadi dengan sebab pemuda ni tadi, maka telah berimannya pegawai istana tadi. Maka apabila dia menghadap raja, sang raja bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Maka dia menjawab, Tuhanku. Raja-raja dulu, mereka tak nak orang lain menyembah selain daripada mereka. Fir'aun, Namrud, ada kalau baca kisah Ashabul Kahfi, Dikyanus pun minta kalau dia jadi pemimpin ketika itu, dialah Tuhan. Dia tak nak ada orang yang menyembah selain daripada dia. Maka pegawai istana ni tadi, bila ditanya, siapakah yang telah menyembuhkan kau daripada buta boleh nampak? Maka dia kata, Tuhanku. Maka raja ni kata, bukankah aku di Tuhan kau? Bukankah kau wajib menyembah aku? Maka ketika itu, kata pegawai ni kata, dia kata, raja tu kata, adakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Dia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Maka raja ni menyeksa dia, seksa pegawai dia, sehinggalah akhirnya dia beritahu bahawa dia ni disembuhkan oleh seorang pemuda dengan jalan kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja berkata, wahai anakku, sihirmu telah menyembuhkan orang buta dan berbagai penyakit. Pemuda itu menjawab, aku tidak mampu menyembuhkan. Yang menyembuhkannya hanyalah Allah. Jadi depan raja pun dia berani berkata yang hak. Dia kata, bukan aku yang sembuhkan. Yang sembuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Raja menyeksa pemuda tersebut tanpa belas kasihan, sehingga pemuda tersebut terpaksa memberitahu tentang rahib. Sang rahib diarah datang dan raja berkata, kembalikanlah kepada ajaran agamamu semula. Sang rahib menolak. Lalu raja meminta pembantunya mengambil gergaji. Lalu digergajinya kepala rahib hingga terbelah dua. Raja ni punya kejam, bila mana Tok Guru ni tadi tak nak ajak orang supaya sembah raja ni, maka akhirnya dia digaji daripada atas kepala dia hingga ke bawah. Tengok tuan-tuan bagaimana orang-orang dahulu azab mereka, macam mana maksudnya seksa mereka untuk mempertahankan akidah. Maka sebab tu pada suatu hari para sahabat pada permulaan Islam, ketika mana Nabi berada di bawah lindungan Kaabah, datang orang-orang yang baru memeluk Islam ni, datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni tengok sana sini orang-orang Islam ni diseksa, sana sini orang-orang Islam ni dihina, dizalimi. Doalah kepada Allah, minta Allah turunkan bantuan. Maka Nabi kata, bukan kita sahaja yang diuji, orang-orang yang terdahulu daripada kita diuji sehingga digergaji, kan, daripada atas sampai ke bawah, kerana demi mempertahankan iman. Maka Nabi kata, kalau kita bersabar, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu akan hampir kepada kita. Maksudnya dugaan kepada orang yang beriman ini adalah satu perkara yang sunnah daripada agama. Orang yang pegang agama
pasti dia akan diuji dengan jalan-jalan yang tertentu. Bukan senang. Sebab tu Nabi kata akhir zaman nanti orang yang berpegang kepada agama, umpama bila dia pegang agama tu dia kena gigit kuat-kuat. Sebab agama ni dia datang secara berdagang dan dia akan kembali berdagang. Orang akan pelik kepada orang-orang yang pegang kepada agama. Orang yang menutup aurat, orang akan pelik. Orang yang pakai tudung, orang akan pelik, kan? Kami dulu belajar di Darul Quran, buat program dengan orang-orang kampung, buat dipanggil sebagai bakti hufaz ataupun program anak angkat. Bila ajak main bola, kita main bola, yang lelaki main bola, Kak Padang pakai seluar panjang, budak-budak kampung tu pakai seluar pendek. Dia kata, korang ni main tak rimas ke pakai seluar panjang ni? Yang budak-budak perempuan Banat ni main bola jaring pakai tudung. Dia kata, payah aku tengok nak main dengan pakai tudung. Jadi dia rasa pelik benda tu. Sedangkan itu adalah tuntutan daripada agama. Dan sepatutnya orang Islam dia tak rasa pelik dengan benda tu, kerana itulah sebenarnya agama. Dan akhir zaman memang agama ni orang akan pandang pelik, kan? Dia tak pelik pada benda yang lain, dia pelik pada orang yang belajar agama, orang yang berpegang kepada agama. Maka kita lihat bagaimana keimanan orang-orang terdahulu sehingga mereka digergaji daripada atas sampai ke bawah. Maka dia kata, kembalilah kepada agamamu semula. Ia menolak. Maka ketika itu raja panggil budak ni. Dia dah bunuh, dia dah gergaji 2 orang ketika itu. Yang pertama pembantu dia tadi yang tak nak kembali kepada beriman kepada dia, tak nak sembah dia. Yang kedua adalah rahib yang mengajar pemuda ini beriman kepada Allah, dan akhirnya juga digergaji di depan pemuda ini. Maka ketika itu dia panggil pemuda ini, dia kata, sekarang ni kau pula kembali balik kepada agama yang asal, sembah aku, jangan sembah Tuhan kamu. Maka kata budak ini, aku tetap dengan agamaku, Tuhanku adalah Allah. Maka menyebabkan raja ni marah, dan raja ni dia perintahkan, dia kata apa? Dia kata, bawalah budak ini ke gunung, sampai di puncak gunung. Kalau dia mahu kembali kepada agama kita semula, lepaskan. Tetapi kalau dia enggan, campak dia ke dalam gunung. Dia tak digergaji, tapi dia dibawa ke gunung. Maka dia kata, sebelum nak campak budak ni, tanya dulu, nak kembali kepada agama yang asal ataupun tak nak. Kalau dia kembali, lepaskan. Tapi kalau dia tetap dengan agama dia menyembah Allah, maka campakkan dia ke dalam gunung. Maka ketika itu bila dibawa budak ini, dia kata apa? Mereka pun berangkat sampai di puncak gunung. Sang muda berdoa. Sebab tu saya kata kuasa doa ni sangat hebat. Dia dah tak ada siapa-siapa, dia ada hanya Allah. Maka ketika itu bila dibawa ke puncak gunung, dia berdoa. Dia kata apa? Ya Allah, jagalah diriku daripada tipu daya mereka sesuai dengan kehendakmu. Tiba-tiba gunung itu bergegar. Yang tercampak ke dalam bawah itu adalah pengikut-pengikut raja yang bawa budak ni. Yang pemuda ni tadi dia selamat. Dan bila dia selamat, dia pergi balik jumpa raja. Dan raja ni pelik, macam mana kau boleh selamat, mana yang lain? Dia pun cakap, Allah yang telah menyelamatkan aku. Maka raja ni tak puas hati. Dia kata, dia panggil pengikut dia yang lain. Dia kata, bawa budak ni pergi ke tengah lautan. Sampai dekat tengah laut, tanya dia, kalau dia nak kembali kepada agama yang asal, lepaskan. Tapi kalau dia tetap dengan agama dia, campak dia dalam laut. Dia bawalah budak ni ke tengah lautan. Sampai tengah laut, budak ni berdoa juga macam mana dia berdoa ke atas gunung tadi. Dia kata, Ya Allah, selamatkanlah aku. Dia kata apa dekat sini? Dia kata, Ya Allah, jagalah diriku dan dari tipu daya mereka sesuai dengan kehendakmu. Dengan izin Allah, yang bawa dia ni semua tercampak ke lautan, dan budak ni selamat. Dan bila selamat, dia kembali ke bertemu dengan raja. Raja pun pelik, kan? Kenapa kau ni tak mati-mati? Kemudian dia kata dekat raja, boleh, kalau kau nak matikan aku, hanya dengan satu cara. Kemudian raja tu kata, apa dia? Macam mana cara aku nak matikan kau? Tengok budak ni, Masya Allah, Tabarakallah, Allah berikan dia kepada kecerdikan. Dia kata begini, kumpulkan semua rakyat jelata. Selepas dah kumpulkan rakyat jelata, ikatkan aku pada satu pokok, dengan maksudnya salib tu. Maksudnya ikat dia, 2 tangan dia pada sebatang pokok, dan bawah tu biar orang semua tengok. Maka daripada kejauhan, ambil panah bersama dengan busur dia. Ketika itu bila mana nak lepaskan busur panah itu, sebutlah dengan nama Tuhan budak ini, maka buat matilah pemuda ini, baru kau lepaskan busur panah tu, kan? Jadi raja pun kata, kalau macam tu tak apa, dia buat, kan? Raja memerintahkan. Kemudian dia kata kat sini,
Maka raja pun mengumpulkan orang ramai untuk menyalib si pemuda itu. Kemudian raja pun mengambil panah dan mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam. Dia nak lepaskan panah tu, dia sebut Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan kepada pemuda ini. Kemudian panah itu dilepaskan dan kena kepada tulang rusuknya. Maka pemuda itu meletakkan tangannya di bahagian terkena panah, lalu meninggallah dia. Maka bila raja itu buat macam tu, dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini, dilepaskan panah, maka panah yang dilepaskan kena kepada tulang rusuk budak tersebut, dan akhirnya dengan sebab itu dia meninggal dunia. Maka bila mana perkara ini disaksikan oleh rakyat jelata, maka ketika itu kan ramai tengok. Sebab tu benda-benda yang berkaitan dengan contohnya macam kiswas, dia dibuat di hadapan khalayak ramai supaya orang boleh ambil pengajaran. Kan kita kat sini tak ada. Saya hidup dekat Saudi sekali seumur hidup saya. Walaupun ada banyak kali peluang, tapi saya tak ambil. Saya ambil sekali je untuk melihat bagaimana berlakunya kiswas itu di hadapan mata. Kan dia bagi tahu dekat dalam radio, okey, hari ni tempat sekian-sekian kita akan buat hukuman kiswas kepada seorang lelaki yang membunuh dan sebagainya. Maka pukul 10 pagi kita pergi, memang tengok. Kan kalau tengok tu, kalau orang yang nak membunuh dia dah tak jadi dah. Maksudnya boleh menginsafkan. Sebab tu hukum Allah itu adalah hukum yang paling baik, dan dia mempunyai hikmah yang sangat besar. Walakum fil qisas hayatun li ulil albab. Pada kiswas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang memikir, yang ada akal fikiran. Kan? Tapi kita tak nak kembali kepada hukuman yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran. Tak ada keyakinan kita kepada hukum-hukum Al-Quran. Maka dengan sebab itulah kita tengok berleluasanya jenayah. Kalau kembali kepada hukum Al-Quran, insya-Allah jenayah-jenayah ini akan boleh dikurangkan. Jadi sambungan kisah ni kita akan baca selepas azan ni. Sikit je lagi insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. InsyaAllah kita sambung sikit berkaitan dengan penghujung ataupun kesudahan kepada kisah Ghulam ataupun pemuda ini tadi. Maka bila mana raja telah pun melakukan seperti mana yang disuruh oleh pemuda ini, iaitu dia ambil busur panah, kemudian dilepaskan panah dengan menyebut Bismillahirabbil Ghulam, maka dilepaskan panah tersebut dan kena kepada badan ataupun kena kepada tulang rusuk pemuda tersebut, maka pemuda tersebut pun mati. Maka ketika itu ianya telah disaksikan oleh rakyat jelata. Maka bila mana telah menyaksikan perkara tersebut, maka orang-orang yang melihat pun berkata amanna bi rabbil ghulam. Maka orang yang menyaksikan itu terus mengakui bahawa sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Penyaksian yang dilakukan secara beramai-ramai bila mana melihat perkara tersebut. Maka perkara ini telah menyebabkan raja ini dia bertambah marah. Kan bila mana dia dengar datang penasihat kepada raja ini, dia bagi tahu kepada raja, dia kata apa? Dia kata, tahukah Tuan, kini sesuatu yang sangat Tuan takutkan itu telah tiba. Semua orang telah beriman kepada Tuhan pemuda tersebut, dan tak nak lagi beriman, tak nak lagi sembah kepada raja ini. Maka bila mana kemarahan raja ini memuncak, maka dia pun memerintahkan kepada pembesar-pembesar dia untuk menggali parit. Ini yang disebut sebagai ukhdud. Kan disebut dia membuat parit-parit di beberapa persimpangan jalan dan dinyalakan api di dalamnya. Maka dipanggil setiap rakyat. Maka barang siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada raja ini, maka dia akan dicampakkan ke dalam parit yang ada api. Maka raja kata, siapa yang masih hendak kekal dengan agamanya, beriman kepada Allah, maka lemparkan mereka ke dalam parit api ini. Maka para suruhan raja pun melaksanakan perintah itu. Ramailah rakyat yang dilempar ke dalam parit api itu. Tiba-tiba sampailah pada satu giliran seorang ibu bersama dengan anak kecil. Anak kecil yang tak boleh bercakap, mana anak yang masih menyusu. Maka ibu ni dia nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana sampai kepada tahap dia nak terjun, dia dah ragu-ragu. Bukan kerana diri dia, kerana dia memikirkan anaknya masih kecil. Maka datang keraguan kepada dia, tak jadi nak beriman kepada Allah, seolah-olah nak kembali kepada agama dia yang asal. Maka dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bayi kecil ini dia boleh berkata-kata dan menenangkan ibunya, dan dia berkata, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Maka bayi yang ini dengan mukjizat ataupun satu ilham dari Allah, dari kebenaran daripada Allah, boleh berkata-kata dan mententeramkan hati ibu dia dan minta ibu dia supaya bersabar. Dan akhirnya dia kata, kekalkan dengan agama ini dan bersabarlah. Maka bila mana dengar tu, ibu ni pun peluk anak dia, dia pun dicampakkan ke dalam api. Maka Nabi SAW ada bersabda dan Nabi cerita kepada para sahabat, 3 bayi di dunia ini yang boleh berkata-kata ketika dia masih bayi, dan perkataannya itu boleh difahami. Nabi SAW cerita dekat para sahabat. Nabi kata dekat dunia ni ada 3 orang bayi yang ketika bayinya dia boleh berkata-kata. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, yang mana-mana bila mana Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia rasa macam malu,
putus asa, dia rasa macam tak nak hidup kan, sebab dia tak disentuh tetapi dia boleh melahirkan. Kemudian dia akan menghadapi tuduhan-tuduhan yang pelbagai, sedangkan dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Isa menenangkan Maryam. Kan? Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua adalah bayi disebut sebagai bayi Juraish. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Juraish, Juraish ni dia seorang pemuda yang sangat taat kepada Allah. Suatu hari dia tengah sembahyang sunat, maka datang ibu dia, panggil dia. Tapi dia lebih mementingkan perkara sunat sehingga dia tidak mempedulikan panggilan ibu dia. Sehingga ibu dia berdoa, ibu dia kata, "Ya Allah, kalau anak aku ada, datangkanlah ujian kepada dia." Sebab tu dalam kehidupan kita ni kita kena tahu mana afdaliyat antara sembahyang sunat dengan sahut panggilan ibu, mana yang lebih wajib. Kan? Setengah orang dia tak tahu antara puasa sunat dengan meminta keizinan suami, mana yang lebih penting. Sebab tu kena tahu benda-benda tersebut. Jadi dengan sebab itu dia diuji bila mana ada seorang pelacur yang sangat suka dekat Juraish ni. Dan akhirnya Juraish ni tak layan, sebab Juraish ni orang yang beriman. Dia tinggalkan, dia tak nak layan pelacur tu, dan akhirnya pelacur tu dia zina dengan seorang pemuda lain. Bila dia mengandung, dia pergi viralkan dalam suasana ketika itulah. Dia war-warkan, dia kata dia ni mengandung anak Juraish. Dan sehinggalah Juraish ini ditangkap dan nak diseksa oleh orang-orang kampung ketika itu. Sebab pelakuan dia nampak je alim, tapi rupanya jahat dan sebagainya. Maka bila mana lahirnya bayi daripada perut pelacur ini, bila dia lahir dia kata, "Juraish itu bukan ayah aku. Ayah aku adalah seorang sekian-sekian," dia sebutlah. Maka orang yang menyaksikan itu terperanjat. Itu bayi yang kedua yang boleh berkata-kata. Dan yang ketiga adalah bayi Ashabul Ukhdud. Ini dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis. 3 orang bayi yang boleh berkata-kata ketika mana dia masih lagi dalam keadaan bayi. Jadi itulah kisah ataupun perincian kepada kisah Ashabul Ukhdud, yang kalau kita tengok kepada dalam surah Al-Buruj dia ada diceritakan, kan? Maka perinciannya adalah itu, dia bermula dengan keimanan seorang pemuda yang begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan asbabnya telah menyebabkan rakyat yang sebelum ni menyembah sultan ataupun raja sebagai Tuhan, maka telah berubah kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ni dia keluarkan 5 pengajaran yang boleh kita ambil. Sebenarnya pengajarannya terlalu banyak. Setiap bait ataupun setiap perenggan tu dia ada pengajaran-pengajaran dia tersendiri. Tetapi Ustaz Dr. Zahazan Hafizahullah telah meletakkan 5. Yang pertama dia kata apa? Pertembungan antara iman dan kufur, hak dan batil akan sentiasa berlaku di atas muka bumi Allah. Benda yang baik dan benda yang batil ni dia akan sentiasa bertembung. Inilah ujian besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk melihat siapakah yang berlumba-lumba untuk membuat sebaik-baik amalan. Yang kedua, iman dan kufur merupakan 2 jalan yang memerlukan kepada pewaris. Sama ada kebaikan, keburukan, dua-dua perlu ada pada pewaris untuk meneruskan dakwah bagi mengajak manusia kepada keimanan, dan dakwah bagi mengajak manusia kepada kekufuran. Sewajarnya kita memilih jalan yang betul dan menjadi pewaris kepada Allah dan Nabi sahaja. Yang ketiga, puncak keimanan yang tinggi ialah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya selepas kita berusaha. Yang ketiga, yang keempat, usaha dakwah tidak akan dapat ditupaskan atau dikekang oleh musuh-musuh kecuali dengan izin Allah sebagai ujian kepada hamba-Nya. Jika Allah membuka pintu hidayah, maka berbondong-bondong manusia akan beriman kepadanya. Maksudnya sunnah kepada setiap para da'i, para pejuang pasti akan diuji, pasti akan mengalami ujian-ujian. Maka ini adalah sunnah untuk kita membawa kepada agama Allah SWT, kepada masyarakat, kepada rakyat, supaya mereka kembali kepada agama yang benar. Pendakwah yang sebenar tidak sama sekali gentar untuk mati pada jalan Allah. Demi memastikan matlamat Islam dapat disampaikan kepada umat manusia, ini membuktikan bahawa matinya bukanlah satu pengakhiran, malah permulaan kepada benih-benih Islam untuk terus mekar dan subur di atas muka bumi. Mati seorang pejuang, akhirnya Allah gantikan dengan rakyat yang ramai, kan? Sebab tu kadang-kadang orang yang berjuang, orang yang menyampaikan dakwah ni, tidak semestinya kejayaan dakwah itu Allah bagi ketika dia hidup. Ada kalanya ketika dia hidup mungkin tak ramai. Ada kalanya selepas dia mati baru boleh berkembang benda tu. Jadi
ia menjadi satu motivasi kepada setiap pendakwah untuk terus berdakwah, bukan kepada banyak ataupun sedikit, tetapi kepada apa yang dia bawa itu. Ada kalanya kejayaan dia itu berlaku selepas dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk kehidupan saya dan kita semua. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang lemah adalah kelemahan saya. Saya mohon keampunan Allah atas segala kekurangan, atas segala kesilapan. Mudah-mudahan Allah mengampuni diri saya dan kita semua. Jadi kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.